InsyaAllah pada pagi-pagi yang penuh keberkatan ini, kita mulakan hari kita dengan penuh tekad dan semangat. Kerana untuk pagi-pagi yang sebegini, dijanjikan keberkatan bagi sesiapa yang bangun pagi-pagi sebegini. Pernah satu ketika Rasul SAW berpesan kepada Sayyidatina Fatimah. Kata baginda, Bakirul ghuduwa fi talabil ilmi, fa innal ghuduwa barakatun wa najah. Bersegeralah kamu berpagi-pagi hari untuk mencari rezeki, mencari apa sahaja. Sebab Nabi menyebut, pada pagi-pagi hari itu ada keberkatan dan juga ada kejayaan. Alhamdulillah kita mulakan pagi kita hari ini dengan rancangan Al-Muqaddimah. Saudara, di dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membincangkan satu tajuk yang saya kira amat penting untuk dijadikan bekalan dan juga peringatan kepada kita sebagai orang beriman. Iaitu insyaAllah kita akan membincangkan tajuk tawaduk. Apa makna tawaduk? Ini yang akan kita perkatakan. Bagaimana untuk menjadi orang tawaduk. Perkara inilah yang akan kita bincangkan di dalam rancangan Muqaddimah kita pada pagi ini. Umumnya bererti kita merendah diri. Merendah diri bukan berarti kita menghina diri kita, tetapi di atas kelebihan yang ada pada diri kita, kita tidak berusaha untuk nak menunjuk-nunjuk pada orang lain. Lawan kepada sifat tawaduk ini ialah sifat takbur, ataupun lebih tepat disebut sifat takabbur. Apa erti takabbur? Takabbur itu artinya membesar-besarkan diri. Ini kehebatan bahasa Arab. Orang takbur ini bukan bermakna dia itu besar, tetapi dia itu kecil sahaja orangnya, ataupun pangkatnya kecil sahaja, tetapi dia membesar-besarkan dirinya supaya orang lain hormat pada dia. Maka sifat tawaduk lawannya adalah sifat takbur. Lawan sifat tawaduk juga adalah sifat sombong. Seorang mukmin yang ingin mengaku bahawa dia adalah orang yang takwa, antara sifat yang dia perlu jauh sungguh-sungguh adalah sifat sombong. Banyak kita tengok di sekeliling kita manusia-manusia yang lupa diri, lupa daratan. Dengan kelebihan yang Allah pinjamkan kepada mereka itu, lantas mereka sombong. Merendah-rendahkan orang lain, yang kadang-kadang belum tentu orang lain itu tidak hebat macam dia. Pelbagai sebablah yang boleh menjadikan kita sombong. Ada orang dia jadi sombong disebabkan mempunyai harta yang banyak. Apalah sangat kita nak sombong dengan harta yang banyak. Sedangkan kita tahu semua harta, rezeki yang dikurniakan kepada kita adalah pinjaman. Perkara pinjaman, takkan kita nak buat sombong. Saya bagikan analogi. Katakanlah ada orang pinjamkan saya sebuah kereta mewah. Saya pun bila dapat kereta yang dipinjamkan itu, lalu saya pun bawalah keliling bandaraya, pusing bandar. Buka tingkap saya, hon sana, hon sini. Oi, tengok ni kereta ni, oi, sombong. Sedangkan yang saya sombong itu bukan kereta saya. Yang saya banggakan itu bukannya punya saya, tetapi itu pinjaman. Maka samalah juga kita dengan harta kekayaan yang melimpah ruah yang ada pada kita, itu kan pinjaman. Kalau bukan pinjaman, muskil, takkanlah kita seketika lahir dulu tidak membawa apa-apa. Lalu nanti kembali semula ke rahmatullah, kita juga tidak membawa apa-apa. Maka apa yang di pertengahan itu hanyalah pinjaman daripada Allah. So itu saudara, orang yang mempunyai kelebihan harta berbanding dengan orang lain, ini ditegah dia jadi sombong. Tetapi dalam satu hadis qudsi ada menyatakan, orang sombong, orang kaya yang sombong itu Allah benci. Tetapi orang miskin yang sombong lebih dibenci oleh Allah. Logiknya begini, kalau orang kaya sombong itu wajar. Itu logik, masuk akal. Kalau dia kaya, sombong, logik. Tapi yang tidak masuk akal, sudahlah miskin, sombong. Ini orang Melayu sebut bodoh sombong. Perlu jauh daripada sikap begitu. Marilah kita ambil kesedaran bahawa harta yang dipinjamkan kepada kita sekarang ini akan diminta balik. Kalau umpama kereta yang saya pinjam tadi,
Katakanlah saya bawa ke hulu ke hilir, langgar sana, langgar sini, habis body semua bercala-cala. Sampai satu ketika, tatkala tuan punya kereta nak minta balik. Katanya, Ustaz, mana kereta saya nak balik. Saya kata, itu ambil kereta. Saya dah pakai 1 minggu. Yang empunya kereta pun cek, periksa kereta dia dah tengok banyak cala, banyak kemek sana, kemek sini. Kotor, tidak bersih. Apa kata tuan punya kereta? Pasti dia marah. Bagi pinjam tapi tak jaga elok-elok. Tidak amanah. Maka tatkala itu kita akan mendapat kemarahan daripada tuan punya kenderaan itu. Maka begitulah analogi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan harta tanah yang banyak, rumah yang besar, tetapi sombong. Lalu nanti tatkala kita diminta pulangkan balik, Allah Taala pasti akan murka kerana kita tidak menjaga amanah ini. Itu yang pertama, yaitu orang yang sombong dengan harta yang sebenarnya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada orang sombong dengan pangkat, gelaran yang dia miliki. Barangkali di jabatan-jabatan, di pejabat-pejabat, dia duduk di kerusi empuk. Sedangkan perlu dia ingat bahawa dia sedang menduduki kerusi itu hanya sekadar menggilirkan giliran orang lain. Tilka ayyam nudawiluha bainan nas. Dalam satu hari Allah Ta'ala memang sengaja putarkan giliran sesama manusia. Hari ini kita di atas, besok kita di bawah. Orang lain pula akan memintas kita. Hidup ini hanya tunggu giliran. Maka tatkala itu, bagi orang yang berjawatan, ada pangkat besar, kalau dia tahu bahawa semua yang dikurniakan ini hanyalah giliran, dan dia perlu menanti giliran untuk mendapatkan ia sekali lagi, maka tatkala itu hilang sifat sombongnya. Semakin besar pangkat kita, sewajarnya kita semakin tawaduk kepada Allah, kerana kita sedar tanggungjawab yang kita pikul, tanggung kerja di dunia, jawab nanti di akhirat. InsyaAllah kita akan berehat seketika. Kita akan bertemu sebentar lagi untuk membincangkan tentang bagaimanakah yang dikatakan sebagai orang-orang yang tawaduk. Temu sebentar lagi, jangan ke mana-mana. Inilah kembali kita bersiaran di dalam mukaddimah. Dan pagi ini, insyaAllah kita nak bincangkan tentang tajuk tawaduk. Pada permulaan tadi kita telah terangkan tentang sombong. Ada orang sombong dengan harta, ada orang sombong dengan jawatan. Ada orang sombong dengan paras rupa. Barangkali mukanya cantik, hidungnya mancung, kulitnya putih melepak. Lalu dia sombong. Bukankah hidung yang mancung itu bukannya dibuat oleh dia, tetapi yang mengurniakannya adalah Allah? Nanti kalau sombong, Tuhan tarik balik. Kita tahulah bagaimana perasaannya nanti. Sebab itu jangan kita sombong. Ada orang juga sombong dengan ilmu dia. Allah Ta'ala bagi dia belajar sampai ke luar negara misalnya. Lalu dia pulang dengan segenggam ijazah sarjana, kedoktoran dan sebagainya lagi. Lalu dia sombong dengan keupayaan ilmunya itu dan menganggap orang lain lebih bodoh daripada dia. Yang inilah kesombongan yang sangat berbahaya. Yaitu apabila orang itu merasa bangga dengan ilmunya yang tidak sebanyak mana itu. Maka saudara sekalian, apa perlu kita lakukan? Kalau Allah Ta'ala sudah mengurniakan kepada kita banyak nikmat-nikmat, lalu kita tidak mau sombong, apakah cara kita boleh buat? Pertamanya kita perlu ingat, setiap kurniaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sama ada kecantikan, rupa paras yang menarik, harta yang banyak, pangkat yang besar, gelaran-gelaran nama kita di hadapan dan di penghujung nama semuanya hebat-hebat. Itu semua hanyalah pinjaman daripada Allah Ta'ala. Maka benda pinjam tak boleh sombong. Yang kedua, orang sombong itu sama seperti dia nak melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kerana yang hanya layak untuk sombong hanya Allah sahaja. Dalam erti kata bagaimana? Sombong ini bererti kita boleh sombong apabila kita pasti orang lain tidak setaraf dengan kita. Contoh, kalau kita dalam poket kita sekarang ada duit RM8. Contoh, kita boleh sombong atau tidak? Boleh. Tetapi dengan syarat,
kita kena pastikan tidak ada orang lain di sekeliling kita yang ada lebih walaupun RM1 berbanding dengan kita. Artinya kalau orang lain ada RM8.20, orang yang ada RM8 tak boleh sombong. Sebab ada orang lain yang lebih tinggi daripada dia. Orang yang ada RM8.20, bolehkah dia sombong? Boleh. Dengan syarat, dia kena pastikan tidak ada orang lebih daripada dia. Kalau ada orang lain yang memiliki RM8.35, lebih 5 sen saja, dia sudah tidak layak sombong. Sama dengan jawatan. Katakanlah kita jawatan sebagai ketua penolong pengarah. Ya, di negara kita ada berapa ribu ketua penolong pengarah. Kecualilah kitalah satu-satunya ketua penolong pengarah, maka tatkala itu ceritanya berbeza. Dalam konteks Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala itu tidak ada yang mampu melawannya. Siapa yang lebih kaya daripada Allah? Maka Allah lah yang lebih kaya. Siapa yang lebih bijaksana daripada Allah? Tidak ada, Allah sahaja. Maka Allah tidak ada saingan. Maka wajar kalau Tuhan menyebut dalam hadis qudsi, Al-kibriya thawbi. Sombong itu adalah pakaianku. Manusia tak boleh pakai, nanti terlampau londeh. Sebab pakaian itu hanya milik kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tertarik dengan suatu pandangan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali agak halus pengamatan beliau tentang orang yang sombong, yang tidak tawaduk ini. Kata beliau, bibit-bibit untuk menjadi orang sombong ini bukan sekadar memerlukan kepada dia mempunyai kelebihan berbanding orang lain. Artinya orang sombong ini tak mesti dia mesti kaya dahulu baru dia sombong. Tak mesti dia jadi orang yang ada pendidikan tinggi dulu baru bagi sombong. Orang awam pun, kata Imam Al-Ghazali, boleh jadi sombong. Salah satu petikan yang beliau tulis, kata dia, antara ciri orang yang jadi sombong tetapi dia tidak tahu bahawa perbuatannya itu sombong ialah yuhibbuna an yazurun wala yuhibbuna an yuzarun. Maknanya ciri orang sombong ini ialah dia suka orang datang menziarahi dia, tetapi dia tidak suka pergi ziarah ke rumah orang. Contoh, kita biasa jumpa di sekeliling kita orang yang kalau tetamu datang ke rumah dia, memang dia ra'i. Dia layan kita umpama raja. Walaupun rumahnya itu sederhana, tetapi kadang-kadang untuk tetamu itu, bilik tetamu ada penghawa dingin, ada TV di dalam bilik. Ya, macam hotel lah maksudnya. Kalau tetamu datang ke rumah dia, dia akan layan macam raja. Kalau tetamu tu datang waktu tengah hari, waktu makan tengah hari, katakanlah tetamu tu tak nak makan di rumah dia, putus saudara, marah betul dia. Makna pantang dia orang datang rumah dia, balik tangan kosong. Ada. Tapi sayang, kadang-kadang kalau orang datang rumah dia, dia ra'i. Tapi nak tunggu dia datang ke rumah orang, sorry naik lori. Memang dia tak akan pergi ke rumah orang. Wallahu a'lam atas dasar apa. Memang wujud manusia-manusia yang sebegini. Dia suka orang datang ke rumah dia, tetapi dia tidak mahu pergi ke rumah orang untuk ziarah. Dan yang lebih malang lagi, dia tak suka pergi ziarah ke rumah orang, dan juga dia tidak suka orang datang ke rumah dia. Yang ini lebih sombong daripada segala kesombongan. Maka saudara sekalian, mari muhasabah diri kita pagi ini. Bagaimana sikap kita? Kita suka orang datang, kita masak, bagi makan macam-macam. Tapi pernah atau tidak kita ambil masa untuk pergi ziarah saudara mara kita yang ada berdekatan dengan kita, jiran-jiran kita yang ada di sebelah rumah, rakan-rakan kita di pejabat. Pernah atau tidak kita ziarah mereka dalam keadaan kita sering suka orang ziarah rumah kita. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang suka didatangi tapi tak suka mendatangi, itu juga ciri orang sombong. Kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bincangkan dengan lebih mendalam tentang ciri-ciri orang tawaduk. Berehat seketika, kembali selepas ini. Dan mukaddimah, terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami. Saudara, kita sedang membincangkan tentang persoalan tawaduk, iaitu salah satu daripada sifat yang sangat dituntut ada pada diri setiap mukmin. Tawaduk iaitu rendah diri, tidak sombong, tidak riak, tidak kagum dengan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Imam Al-Ghazali menambah lagi, kata beliau, orang sombong ini selain daripada dia
tidak suka ziarah rumah orang. Orang sombong juga, kata beliau, adalah orang yang tidak sudi memaafkan kesalahan orang lain. Setiap hari pasti ada orang yang melukakan perasaan kita, menyebabkan kita jadi marah, kita terasa hati dan sebagainya. Seorang mukmin yang baik, yang jauh daripada sifat sombong, yang ada sifat tawaduk dalam hatinya, dia akan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Itu ciri yang perlu ada. Orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain ini dianggap sombong sebab dia seolah-olah cuba nak lawan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada sifatnya yang mulia ialah Allah Taala amat maha penyayang dan memaafkan kesalahan. Dalam hadis qudsi dinyatakan, kalau hamba-Ku datang merangkak, Aku akan datang kepadanya berlari. Begitu. Sebagai gambaran, kalau dosa kamu sebesar langit dan bumi, pengampunanku lebih besar daripada itu, Allah Ta'ala nyatakan. Tapi manusia yang begitu kerdil, sesama mereka, kalau berlaku perselisihan faham, tidak mahu memaafkan. Itu yang Allah Ta'ala sangat marah. Kalau kita rujuk dalam sirah Nabi SAW, ternyata banyak orang melakukan kesalahan kepada baginda, menyakitkan perasaan dan hati Nabi. Tetapi tidak sekalipun Nabi simpan dendam. Bahkan Nabi memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Terkenalah di dalam sejarah bagaimana Abu Jahal. Abu Jahal ni tuan-tuan, setiap hari dia berfikir bagaimana untuk nak menjahannamkan dakwah Nabi SAW. Maka satu ketika dia dapat satu akal, dia nak buatkan macam umpama satu lubang. Maka di dalam lubang itu dia tutupkan dengan tikar ataupun permaidani. Dia niatkan supaya Nabi datang ke rumah dia, Nabi masuk di dalam perangkap lubang tersebut. Setelah dia menggali lubang tersebut, dia tutup. Lalu diperintahkan kepada khadamnya untuk panggil Nabi Muhammad datang ke rumah beliau. Apa cara alasan dia buat? Abu Jahal pura-pura sakit. Dia beritahu kepada khadam dia, khadam, pergi kamu ke rumah Muhammad, bagi tahu kepada dia, aku demam. Suruh dia datang ziarah aku. Datanglah khadam ke rumah Nabi, ya Muhammad. Nabi Allah, baik, apa hal? Maka sahabat khadam ini kata, wahai Muhammad, ini Abu Jahal sakit, jemputlah datang ke rumah ziarah. Nabi tak kala mendengar bapa saudaranya sakit, pakai pakaian, pergi dia ke rumah Abu Jahal. Bila dia tengok pak saudara dia ada duduk di atas katil terbaring, sedih dia. Padahal Abu Jahal pura-pura sahaja. Nabi berjalanlah nak menuju ke tempat pembaringan Abu Jahal. Abu Jahal di saat itu sedang menyelubungkan dirinya. Ketawa dia di dalam hati. Wahai Muhammad, padan muka kamu, wahai Muhammad, matilah kamu jatuh lubang. Itu perangai. Nabi tidak ada syakwa sangka berjalan, dia nak pergi ke tempat Abu Jahal. Dalam perjalanan tinggal sekaki lagi Nabi nak masuk dalam lubang. Datang Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk memberitahu kepada kamu, ini Abu Jahal ini tipu saja, dia tak demam pun, dia nak perangkap kamu ya Rasulullah. Maka aku perintahkan kepada kamu ya Rasulullah, tolong U-turn balik. Nabi pusing balik. Bila Nabi pusing, Abu Jahal marah, perancangan dia gagal. Lalu marah, dia lompat daripada katil. Dia berniat nak pukul Nabi Muhammad. Tatkala dia melompat dari katil untuk nak pukul kepala Nabi kita, dia terlupa dengan lubang yang dia sendiri gali. Lalu akhirnya dia masuk di dalam lubang tersebut. Apabila dia sudah masuk dalam lubang tersebut, dia terperangkap. Lalu dipanggillah khadam supaya menyelamatkannya. Khadam, tolong. Khadam pun datang, tengok Abu Jahal duduk dalam lubang. Masing-masing cuba menarik, nak mengeluarkan, tetapi gagal. Lalu apa kata Abu Jahal? Beginilah, kamu pergi ke rumah Muhammad, beritahu pada Muhammad bahawa aku sedang demam, bahawa aku jatuh lubang. Saudara, kalau kita berada di posisi Nabi, apa reaksi kita? Baru sebentar tadi musuh ini ingin memerangkap kita di dalam perangkap lubang. Dan baru sebentar juga kita mendengar bahawa dia telah terperosok di dalam lubang yang dia sendiri gali. Bagaimana reaksi kita? Sudah pasti kita akan mempadan mukakan dan sebagainya lagi. Tapi adakah itu berlaku pada Nabi? Tidak.
Nabi bila dijemput datang, pergi dia kembali ke rumah Abu Jahal. Dikeluarkan Abu Jahal daripada lubang. Lalu Abu Jahal pun bukannya berterima kasih, bahkan mengutuk, wahai Muhammad, hebat sihirmu ya Muhammad. Bayangkanlah tuan-tuan. Sebab itu orang yang tidak mau memaafkan orang lain adalah orang yang sombong. Bukan sekadar dengan sesama manusia, bahkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya, sifat tawaduk adalah sifat yang sangat dituntut dalam agama kita. Orang-orang Melayu, orang tua-tua dulu juga sering berpesan, umpama padi semakin tunduk, semakin menjadi. Orang yang cakapnya terlampau tinggi sebenarnya tidak mempunyai apa-apa. Air berkorcak, tanda tak dalam. Tin yang kosong lebih nyaring bunyinya daripada tin yang berisi. Maka mudah-mudahan kita dapat ubah sikap kita, sifat sombong kita yang ada, dan mudah-mudahan kita benar-benar menjadi orang yang tawaduk. Sekian dan demikianlah saja sembang-sembang kita dalam mukadimah pagi ini. Selamat maju jaya di dalam apa saja yang akan dilakukan selepas ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan bertemu di lain-lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.